Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, Malaysia digemparkan dengan satu pemergian, satu berita, seorang pemimpin, seorang individu yang sudah berjasa kepada negara. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini pasti pemergian yang mengejutkan ramai, terutamanya di kalangan rakyat Malaysia. Dan bagi saya pasti pemergian yang mengejutkan seluruh kepimpinan-kepimpinan politik juga. Disahkan pada tarikh 3 April, pada 3 April, tepat pada Rabu bulan April ini, disahkan pemergian yang mengejutkan ramai. Dikongsikan daripada Malaysia kini, Jafar On meninggal dunia. Salam takziah admin ucapkan untuk seluruh keluarga besar mendiang. Pelakon, pelawak dan pengacara veteran Jafar On meninggal dunia di Hospital Sultan Idris Shah, Serdang, kira-kira jam 11.30 pagi hari ini. Berita itu dikongsikan rakan artis yang rapat dengan arwah, Salwa Abdul Rahman, di media sosial sebentar tadi. Abang Jafar On telah kembali ke Ramatullah baru sebentar tadi. Sekarang jenazah berada di Hospital Serdang, tulisnya. Terdahulu anak angkat Jafar, Muhammad Hanif Hashim, memaklumkan artis versatil itu ditahan di hospital berkenaan akibat mengalami pendarahan ketika membuang air besar. Pengambilan ubat tahan sakit yang berlebihan dipercayai menjadi punca Jafar mengalami masalah itu. Kesehatannya sebelum ini dilaporkan semakin merosot akibat masalah pada injap jantung dan terpaksa bergantung kepada kerusi roda. Saudara-saudara yang amat dihormati, bagi saya ini pasti satu lagi pemergian yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Pemergian mengejutkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, pemergian mengejutkan Mahathir Mohamad sebagai bekas Perdana Menteri, dan mengejutkan ramai lagi pemimpin politik. Admin dengan ikhlas mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Jafar On. Disahkan pada April 3, bertarikh 3 April Rabu 2024. Diterbitkan daripada Malaysia kini, Jafar On meninggal dunia. Teman-teman, sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, mungkin tidak lagi mengejutkan sekiranya saya bercakap tentang 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Mungkin juga tidak mengejutkan selepas saya cakap bersatu yang bertindak mahu memindah perlembagaan dan keputusan daripada ROS yang telah meluluskan pindaan perlembagaan Parti Bersatu. Mungkin itu mengejutkan sebab mungkin baru ada yang tahu hari ini bahwa ROS telah meluluskan pindaan perlembagaan Parti Bersatu. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan kerusi 6 ahli parlimen bersatu ataupun Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, yang mengejutkan hari ini yang saya nak kongsikan adalah apa respon daripada 6 MP bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bahkan sebelum ini mereka telah menyuarakan bahwa mereka tidak gentar berkaitan dengan pindaan perlembagaan Parti Bersatu sekiranya mereka hilang kerusi sebagai ahli parlimen. Satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 3 April. Segera luluskan pindaan perlembagaan bersatu, langkah terpuji PMX ataupun Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim mengucapkan tahniah kepada Bersatu selepas Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS meluluskan
pindaan perlembagaan partinya itu. Malah, menurutnya, kelulusan oleh ROS dalam tempo yang singkat itu membuktikan langkah terpuji kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apa sudah jadi? Bukankah Bersatu pada mulanya mahu memindah perlembagaan untuk menjadikan parti mereka itu bersih ataupun memulihkan keadaan. Namun Azizi Abu Naim MP Guamusang pula membuat pengakuan bahwa ini adalah tindakan terpuji kepimpinan Anwar Ibrahim. Tahniah kepada Bersatu kerana berjaya mendapat kelulusan ROS dalam waktu amat singkat, dan ini adalah satu lagi bukti langkah terpuji PMX dan kerajaan Madani yang tidak menggunakan kuasa politik serta tidak mengganggu gugat pengurusan agensi atau kementeriannya. Saya telah membaca perlembagaan Bersatu yang diluluskan pindaan oleh ROS bertarikh 1 April lalu. Saya tak menganggap ini sebagai April Fool's Day kerana setiap parti ada hak masing-masing untuk menggubal dan memindah perlembagaan mengikut keperluan semasa, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Bagaimanapun, Muhammad Azizi menegaskan, dia meletakkan keyakinan kedudukannya sebagai wakil rakyat di kerusi itu tidak terbatal. Bermakna 6 ahli parlimen Bersatu ini, adakah mereka masih mempertahankan kerusi mereka walaupun ROS sudah meluluskan pindaan perlembagaan Parti Bersatu yang baru itu? Mengulas perkara berkenaan, katanya keputusan untuk menyokong kepimpinan Anwar dibuat pada tahun lalu, sedangkan pindaan perlembagaan yang diluluskan itu berkuat kuasa 1 April. Tetapi saya akan merujuk kepada speaker untuk tindakan susulan. Selain mengadakan perbincangan dengan 5 ahli parlimen lain dari Bersatu yang turut menyokong kerajaan, saya sudah membaca satu persatu kandungan dalam perlembagaan yang diluluskan oleh ROS ataupun ROS berkuat kuasa 1 April. Kami kini tiada kaitan dengan tindakan kami tahun lalu. Melihat kepada pasal itu, tiada perubahan pun, kecuali satu seksyen mengatakan keahlian boleh terbatal sekiranya mana-mana ahli menyokong kerajaan selain daripada parti kita sendiri. Namun ia berkuat kuasa 1 April. Adakah di sini bermakna kepimpinan Bersatu hari ini menjerat leher sendiri? Karena perkongsian daripada Azizi Abu Naim, mana-mana ahli menyokong kerajaan selain daripada parti kita sendiri. Namun ia berkuat kuasa pada 1 April, bukan pada tindakan mereka yang sudah mereka lakukan pada tahun lepas. Malaysia Kini melaporkan ROS meluluskan usul pindaan perlembagaan Bersatu kerana ia memenuhi kehendak mengikut Seksyen 11 Akta Pertubuhan 1966. Ketua Pengarah ROS, Muhammad Zulfikar, berkata pindaan peruntukan dilaksanakan parti itu juga dibuat mengikut perlembagaannya. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang selepas ini berkata, kenapa 6 ahli parlimen Bersatu ini tidak hilang kerusi walaupun ROS telah meluluskan pindaan perlembagaan Parti Bersatu. Namun seperti perkongsian daripada Azizi Abu Naim berkata bahwa ini berkuat kuasa pada 1 April. Apa sudah jadi? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.